TV KPM. Didik TV KPM. Ilmu menyuluh cahaya membawa kita untuk berjaya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama dengan saya, Azhar Hilmi, selaku pengacara anda. Dan seperti biasa, kita nak bawakan subjek-subjek yang kita nak belajar bersama dengan guru-guru pilihan kita. Tapi sebelum tu, sentiasa budayakan norma baharu walau di mana pun kita berada. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun gunakan air dan juga sabun. Tak nak lengahkan masa lagi, jom kita terus saksikan profil guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Baik, itu dia, kita bersama dengan Cikgu Rahimah Yaakob, Guru Bahasa Melayu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Malim Melaka, dan juga Cikgu Muhammad Hafizi Abdul Hamid, Ketua Panitia Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan Kuin Cheng 2 Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa khabar Cikgu, sihat Cikgu? Alhamdulillah. Wah, Cikgu sihat dan juga warna Cikgu ceria lah Cikgu. Kan, baju pula macam planning-planning ni. Baik, Cikgu, sebelum apa-apa, sebelum kita teruskan kelas kita, sebelum kita mulakan kelas kita nak kena sentiasa budayakan norma baharu macam kita sebut tadi, yang mana penjarakan fizikal. Saya dan cikgu-cikgu kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka seperti yang diwajibkan, dan juga kita ada gel pembasmi kuman Cikgu untuk kita gunakan. Sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Silakan Cikgu. Silakan Cikgu. Kalau adik-adik dekat rumah ataupun anda yang berada dekat rumah mungkin tidak ada gel pembasmi kuman, anda boleh gunakan air dan juga sabun untuk kita sama-sama nak menjaga kebersihan. Baik Cikgu, saya pula kena pakai Cikgu. Itu dia. Ini tidak ada yang terkecuali. Semua kena main peranan sama-sama untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Baik Cikgu, kita dah melakukan SOP seperti yang kita perlu laksanakan, dan sekarang ni saya nak persilakan Cikgu, adik-adik saya yang comel-comel Cikgu, saya yakin dan percaya ini juga adalah antara pelajar-pelajar Cikgu daripada Sekolah Jenis Kebangsaan Kuin Cheng 2 Kuala Lumpur, Sekolah Kebangsaan Tengkera 2 Melaka dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Malim Melaka. Kita persilakan adik-adik saya untuk masuk ke studio. Hai, apa khabar? Selamat pagi. Hai semua. Baik, boleh buka mic, kita nak dengar suara-suara comel adik-adik saya pagi ni. Semua sihat ke? Hai semua. Itu sihat, alhamdulillah. Okay, malu-malu Cikgu. Itu dia. Baik, mungkin kita nak berkenalan dengan pelajar kita. Kita mulakan dengan Eli Chang Chilam. Silakan. Silakan adik. Salam sejahtera Cikgu dan Abang. Ya, Saya salam sejahtera. Eli Chang Chilam dari 3C SJKC Kuan Cheng 2. Boleh panggil saya Eli. Alright, terima kasih Eli. Ya Allah, comelnya geram je saya dengan adik saya ni kan. Suara dia comel. Betul Cikgu. Baik, seterusnya Cikgu, kita persilakan adik Asrul Farid Zikri. Silakan adik. On microphone tak on. Adik kena on microphone. On mic. Kita tak dengar. Nampaknya mungkin ada sedikit technical problem Cikgu. Tak apa, kita persilakan adik kita Liu Yuki dulu untuk perkenalkan diri. Silakan. Selamat sejahtera Cikgu, Selamat sejahtera. Abang dan kawan. Nama saya Liu Yuki dari 3M SJKC Malim Melaka. Boleh panggil saya Chloe. Alright, Liu Yi Chloe ya, just panggil Chloe. Okey, baik. Terima kasih banyak adik. Seterusnya, Tuan Adiba Sarah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama Waalaikumsalam saya Tuan warahmatullahi Adiba Sarah binti Tuan Adnan dari 3B.
Saya sekolah di SJKC Kuan Ching 2. Boleh panggil saya Adiba ataupun Sarah. Alright, baik, terima kasih adik Adiba. Semangat betul. Dia cakap tu firm, cikgu. Baik, seterusnya adik Ashton. Silakan. Salam sejahtera, Salam cikgu sejahtera. dan abang. Saya Ashton Jerdas dari SJKC Mali 3U, Melaka. Boleh panggil saya Ashton. Okey, baik. Terima kasih, Ashton. Dan the last one. Yang terakhir kita ada Lee Ung Shin. Silakan, Lee Ung Shin. Selamat sejahtera Selamat cikgu sejahtera. dan abang. Saya Li Ung Shen dari kelas 3 di SJKC Kuan Ching 2. Boleh panggil saya Ung Shen. Okey, baik. Ung Chen, thank you. Terima kasih banyak-banyak adik Ung Chen. Itu dia. Semua comel geramnya saya, cikgu kan. Ceria Semua hari nampak ceria dan bersemangat lah adik-adik saya ni. Baik, tapi sebelum apa-apa ataupun sebelum kita mulakan kelas kita, cikgu, kita nak saksikan dulu satu video animasi Jangan Buang Sampah di Sungai. Kita saksikan dulu video ini. Menungi dan imbasi leka di bawah arus. Pentingkan diri, ambil mudah kan mengeruhkan jiwa. Bisa tenggelam hanyut di dalam rugi, dalamnya luka. Jangan kita racuni. Jernih dan alunkan minda, alirkan keinsafan, masa hadapan bersama-sama, jernihkan sungai milik kita. Jangan mencemar sungai. Ia nadi kehidupan kita. Baik, itu dia. Jangan sesekali kita cemarkan sungai kita. Itu dia. Baik, cikgu. Nak tanya cikgu lah. Cikgu Hafizi. Ya. Sebenarnya apa kaitan cikgu video tadi dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pada pagi ni, cikgu? Silakan. Okey, terima kasih. Apa kaitannya? Sebelum tu, saya nak tanya dua orang murid. Boleh, cikgu? Untuk dia, mereka berikan pandangan apa yang mereka faham tentang tajuk tadi. Mungkin ada sesiapa nak jawab? Apa Baik. yang... Okey, dipersilakan Adiba. Adiba, silakan Adiba. Video ini tentang jangan mencemarkan sungai kita. Ya. Okey, jangan Bagus, mencemarkan Adiba. sungai kita. Bagus Adiba. Okey, seorang lagi. Siapa yang Seorang nak lagi. jawab? Okey. Okey, Haris. Haris, cikgu. Jangan membuang sampah ke dalam sungai. Ya, jangan Ya. membuang sampah ke dalam sungai. Mana nampaklah kaitannya tu daripada sumbang saran pandangan murid tadi. Betul. Tentang sungai dan kepentingannya. Ya. Itu yang kita nak belajar pada hari ini, Ya, cikgu. saya. Kena dengan subjek kita bahasa Melayu. Topik kita adalah saingan bumi, cikgu. Ya, saingan bumi. Itu dia. Baik, macam cikgu Rahimah sikit, cikgu. Apa yang cikgu nak sampaikan pada pagi ni, cikgu? Okey, baiklah. Terima kasih, Cik Sahal. Okey. Pagi ni kita akan belajar murid-murid tentang unit 17. Indah dan damai, iaitu kita akan fokus kepada kemahiran membaca. Ya. Okey, kemahiran membaca, mengenal pasti dan menerangkan tentang teks yang kita akan belajar pada hari ini. So, diharapkan anak-anak di studio dan juga di rumah pastikan bersama-sama untuk sampai ke hujung rancangan untuk kita belajar sama-sama teknik membaca dan juga mengenal pasti dan menerangkan maklumat tentang topik hari ini. Baik, itu dia. Yang pasti saya kena percaya mesti best, cikgu, pembelajaran kita pada pagi ini. Tapi sebelum itu, kepada anda yang berada di rumah boleh sediakan pen dan juga kertas untuk tulis sama-sama apa yang cikgu nak sampaikan pada pagi ini. Dan kita nak berhenti rehat seketika. Ya. Jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam Trans Day TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan juga cikgu-cikgu kita. Kita ada Cikgu Rahimah Yaakob dan juga Cikgu Muhammad Hafizi Abdul Hamid dan juga adik-adik comel saya daripada SJKC Kuching 2 Kuala Lumpur, SK Tengkera 2 Melaka dan SJKC Malim Melaka. Baik, semua dah okey ke? Semua ready nak belajar pagi ni? Kalau belajar, belanja abang double thumbs up sikit. Itu dia, semua bersemangatlah cikgu. Ya. Okey, so kita nak mulakan kelas kita pada pagi ni cikgu. Silakan. Okey, terima kasih pada Encik Azhar. Baik. Kita akan tengok pembelajaran kita pada hari ini untuk Bahasa Melayu tahun 3 tema Sayangi Bumi, tajuk unit 17. Ya. Indah dan Damai. Yang mana standard pembelajarannya ialah membaca, mengenal pasti dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan sastra maupun bahasa sastra. Yang kita fokuskan hari ini ialah cerita. Dan 3 fokus hasil pembelajaran yang kita hendak tumpukan kepada murid. Yang ini pertama ialah murid dapat baca petikan teks dengan sebutan yang jelas. Baik. Dan juga intonasi yang sesuai. Murid dapat menjawab soalan pemahaman. Okey, petikan teks terbabit. Dan juga yang terakhir sekali, murid dapat menerangkan kesan pencemaran alam dan bagaimana pula cara nak menjaga alam sekitar tu. Okey, baik, itu dia. Itu antara yang kita akan dapat cikgu dalam pembelajaran kita pada pagi ini. Baik, seterusnya cikgu. Okey, baiklah murid-murid. Murid-murid di rumah juga boleh sediakan buku teks ya, buku teks Bahasa Melayu tahun 3 SJK. Okey, di halaman 105. Okey, halaman 105. Tajuk kita hari ini ialah Sang Kodok dan Sang Teratai. Okey, baiklah murid-murid. Kita tengok. Okey, muka surat 105 tadi. Okey, petikan Sang Kodok dan Sang Teratai. Baiklah, cikgu nak minta tolonglah kawan-kawan murid-murid dekat studio ni, siapa yang boleh bantu cikgu baca petikan ni dengan jelas? Baik, siapa yang nak baca? Liu Yuki cikgu. Silakan Yuki. Yuki silakan. Sang kodok tinggal di tepi sebuah tasik. Tasik itu dikelilingi berpohon hijau. Suasana di situ indah dan damai. Sang kodok senang hati. Dia berdengkang dengan gembiranya. Okey, terima kasih Yuci. Okey, sang kodok tinggal di tepi sebuah tasik ya murid-murid. Tasik itu dikelilingi pepohon hijau. Kita boleh bayangkan betapa indahnya tasik itu Okey, suasana di situ indah dan damai. Sang kodok senang hati. Dia berdengkang dengan gembiranya. Okey, seterusnya, perenggan seterusnya siapa boleh bantu cikgu baca? Baik, siapa yang nak baca? Siapa nak baca? Yunshian cikgu. Yunshian, silakan. Yunshian silakan. Tidak lama kemudian, sang kodok ternampak sang teratai. Tumbuhan itu Sedang sedang terapung-apung di permukaan air. Hai sang teratai, Bolehkah? bolehkah aku melompat ke atas kamu? ke atas kamu? Bolehkah? Boleh. Baiklah, sang kodok naiklah. Okey, terima kasih Unshian. Okey. Mungkin jauh sangat tadi. Mungkin jauh. Okey, cikgu akan terangkan balik semula, baca semula petikan ni. Okey. Tidak lama kemudian, sang kodok ternampak sang teratai. Tumbuhan itu sedang terapung-apung di permukaan air. Hai sang teratai, bolehkah aku melompat ke atas kamu? Aku mahu ke seberang. Boleh sang kodok, naiklah. Okey, jom. Mari kita dengar seterusnya. Baik. Murid seterusnya yang boleh tolong cikgu baca perenggan ketiga. Ashton Okey. cikgu. Silakan Ashton, silakan Ashton. Okey. Sang kodok segera melompat ke atas sang teratai. Muka sang kodok basah kerana terpercik air tasik yang jernih. Sang kodok duduk sebentar di atas sang teratai sambil menghirup udara yang segar. Sang kodok amat bertuah kerana dapat tinggal di situ. Okey. Terima kasih baik. Ashton. Sang kodok segera melompat ke atas sang teratai. Muka sang kodok basah kerana terpercik air di tasik yang jernih. Sang kodok duduk sebentar di atas sang teratai sambil menghirup udara yang segar. Seronok betul tu. Okey. Sang kodok amat bertuah kerana dapat tinggal di situ. Okey, terima kasih murid-murid. Okey, baiklah. Cikgu rasa cikgu nak cari seorang lagi murid Baik. yang boleh bantu cikgu baca
tiga perenggan dengan intonasi yang baik, dengan bacaan yang jelas. Ya, Okey, siapa boleh cuba? Tadi Cikgu Rahimah dah tunjukkan dah. Okey. Eli cikgu. Eli. Okey, Eli, nak bagus. Cuba Eli. Silakan Eli. Silakan. Sang kodok tinggal di tepi sebuah tasik. Tasik itu dikelilingi pepohon hijau. Suasana di situ indah dan damai. Sang kodok senang hati. Dia berdengkang dengan gembiranya. Tidak lama kemudian, sang kodok ternampak sang teratai. Tumbuhan itu sedang terapung-apung di permukaan air. Hai. Okey. Seterusnya Eli. Hai sang kodok, Hai sang teratai. bolehkah aku melompat ke atas kamu? Aku mahu. Aku mahu ke seberang. Ya. Okey. Boleh. Boleh. Sang kodok, naiklah. Okey, terima kasih Eli atas bacaan tadi. Yep. Siap dengan intonasi cikgu Ya. Ya. Dengan Itu yang comel mahal dia tu. tu. Ada lagi ke Eli? Satu perenggan lagi? Baik, silakan Eli. Sang kodok segera melompat ke atas sang teratai. Muka sang kodok basah kerana terpercik air tasik yang jernih. Sang kodok duduk sebentar di atas sang teratai sambil menghirup udara yang segar. Sang kodok amat bertuah kerana dapat tinggal di situ. Okey, itu terima dia. kasih Eli atas bacaan tadi. Sangat comel dan jelas bacaannya. Yep. Okey, baiklah murid-murid. Siapa yang faham, setakat ni faham petikan tadi? Sila angkat kad hijau. Siapa tak faham boleh angkat kad merah. Kita baca lagi sekali. Okey, Boleh. semua faham cikgu. Semua angkat hijau semua cikgu. faham. Cuba goyang-goyang kad tu. Nampak cantik sikit. Itu dia. Okey, itu Baik. dia. Okey, terima kasih. Okey, baiklah. Kita terus sambung kepada petikan yang kita baca tadi. Baik. Seperti mana yang murid-murid faham, dalam watak dalam petikan ni ialah sang kodok dan sang teratai. Okey, sang kodok dan sang teratai tinggal di sebuah tasik. Okey? Yap. Dikelilingi pepohon hijau. Okey, dalam petikan ni ada beberapa perkataan yang telah digariskan. Kalau murid-murid perasan dekat buku teks kamu pun ada. Okey, perkataan itu ialah pertama. Siapa boleh tolong cikgu baca? Baik, Perkataan siapa? pertama yang digariskan. Okey, cuba Ci. Ini cikgu. Baik, Cik. Senang hati, berdengkang, jernih. Dia masih tiga-tiga sekali. Okey, terima kasih ya, Ci. Apa bersih? Baik, terima kasih Raja. Okey, terima kasih. Ya, itu dia perkataan yang digariskan dalam buku teks, iaitu senang hati yang bermaksud gembira. Senang hati tak? Cikgu senang hati tak? Oh, senang hari ni. Senang hati. Tiap senang hati. Senang hati cikgu. Kan rasa seronok cikgu seronok, belajar hari ni ya. cikgu. Ya cikgu. Cikgu harap juga kat rumah tu pun senang hati nak belajar bahasa Melayu hari ini bersama Betul. cikgu kat studio. Ya. Okey, seterusnya. Berdengkang. Berdengkang bermaksud bunyi katak. Seperti dalam bahasa Melayu ada beberapa binatang yang mengeluarkan bunyi yang ada maksud dia. Contohnya Kucing. kucing mengiau. Baik. Harimau mengaum. Katak berdengkang. Berdengkang. Macam mana cikgu bunyi macam katak mana tu, katak cikgu? berdengkang? Cuba cikgu Fizi buat sikit. Bunyi kata. Kata tengah lelah. Saya- Sekejap. Bunyi dia lebih kurang lah. Gede-gede. Lebih kurang begitu. Oh, gede-gede cikgu. Saya tengok zaman kecil-kecil dulu cikgu. Orang gede-gede tu. Gede-gede. Lebih tepat kan katak tu? Alamak cikgu. Lebih seronok bertangkap katak tu lagi. Okey, baik cikgu. Hampir. Ya. Okey, dia berdengkang dengan gembiranya. Mungkin lebih kuat kot bunyi tu. Betul. Okey. Baiklah. Terima kasih. Okey, seterusnya maksud perkataan jernih pula Okey. ialah bersih dan tidak keruh. Okey. Ya, sudah tentulah murid-murid katak dan tumbuhan juga memerlukan air yang jernih untuk hidup ya. Kita juga manusia memerlukan air yang jernih, air sungai yang jernih Baik. untuk diproses untuk diminum. Itu dia. Jadi air yang jernih sangat penting. Kalau tidak, apa kesan dia kepada hidupan dia yang di dalam kolam tu? Kolam, Pastilah akan mati. Kerana Baik, cikgu. tidak dapat air yang bersih. Okey. Okey, murid-murid. Okey. Okey. Terusnya cikgu. Seterusnya. Okey, setakat ni kamu faham tak petikan ni? Okey, baik. Ada tak adik-adik ada yang tanya soalan tak? Ada soalan tak? Okey, faham. Orang nampak semua dah angkat kad hijau. Cikgu semua belum dah suruh angkat, dia dah angkat dulu. Cikgu, saya Okey, faham. bagus. Okey, cikgu nak tanya dia orang lah boleh? cikgu. Macam mana bunyi Katak tu. berdengkang bunyi katak tu cikgu? Boleh? Baik, siapa yang tahu macam mana bunyi katak? Tahu tak?
Wah, Adiba tu. Oh, Adiba bagus, semangat. bagus. Okey, Adiba. Adiba, cuba Silakan, Adiba. Macam mana Adiba? Oh, pandai. Tahniah. Terana kena mencuba. Bagus. Yap, Bagus. Okey, itu siapa dia. lagi nak cuba bunyi katak berdengkang? Siapa tahu? Malu-malu tu. Malu. Cuba, Faris. Malu, tapi mahu. Okey, Ashton Faris. tahu tak Ashton? Macam mana bunyi Ashton, katak? cuba bunyi katak. Yang kau pernah dengar. Pernah dengar bunyi katak tak? Tak pernah dengar. cikgu. Dia dekat rumah dia dengar bunyi kucing je cikgu. Betul tak Ashton? Betul lah. Ashton bela kucing. Cik. Okey, baik. So far kita dah tahu cikgu berkenaan dengan cikgu artikel yang kita baca tadi dan juga kita bedah juga artikel tersebut apa yang kita nak faham. Tadi cikgu dah sebut berkenaan dengan 3 perkataan yang digariskan dan kita dapat memahami dan kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Okey. Okey, tadi Ashton cakap nak minum air, kita bagi Ashton minum air dulu. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kawan-kawan, kita mesti menanam pokok untuk menjaga alam sekitar. Sebenarnya, tiada halangan untuk kita menanam di sekitar rumah kita. Kita boleh menanam sayur-sayuran dan pokok bunga seperti ini. Tumbuh-tumbuhan juga membekalkan oksigen kepada manusia dan haiwan. Jadi, amalkanlah penjagaan alam sekitar kita agar kekal bersih. Kawan-kawan nak dengar tak pantun alam sekitar? Pergi ke kedai membeli bunga. Bunga dibeli cantik sekali. Alam sekitar perlu dijaga agar hidup sentiasa harmoni. Pergi ke kota bersama teman. Kota Melaka tempat pilihan. Menjaga sungai menjadi amalan agar tidak berlaku pencemaran. Kawan-kawan, kita mesti rajin belajar tau. Ikut kata guru dan ibu bapa. Hari ini kita nak belajar tentang alam sekitar. Kawan-kawan, sayang tak alam sekitar? Saya sayang alam sekitar. Oleh sebab itu, saya tidak buang sampah merata-rata. Saya akan mengitar semula sampah. Jom sama-sama kita jaga kebersihan alam sekitar. Sayangi alam sekitar. Jumpa lagi. Berjalan-jalan di tepi muara, itulah pandangan adik-adik kita. Itu dia. Kita kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga cikgu-cikgu kita. Tadi cikgu pandangan adik-adik kita berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pada pagi ni cikgu. Alright, dan kita tak nak dengarkan masa lagi cikgu, kita nak teruskan kelas kita pada pagi ni. Silakan cikgu. Okey, baik. Terima kasih Fadil Jazhar. Kita sambung balik cerita Sang Kodok dan Sang Teratai. Baik. Tadi murid-murid semua dah baca petikan dengan intonasi yang jelas, sebutan yang betul kan. Sekarang ni kita nak tengok apa kandungan cerita yang ada dalam tu. Maka untuk memudahkannya, cikgu sediakan soalan. Okey, kita tengok pada perenggan yang pertama. Baik. Soalannya, bagaimanakah suasana di tasik itu? Bagaimana suasana di tasik itu? Baik, siapa yang nak Siapa jawab? boleh bantu jawab? Unsien cikgu. Unsien. Okey, silakan Unsien. Suasana di Tasik itu sungguh indah dan damai. Okey, Okey, suasana. berapa bintang nak bagi? Suasana di tasik itu sungguh indah dan damai. Okey, betul tak jawapan? Okey, baiklah. Cikgu bagi Unsien
4 bintang. 4 bintang. Okey, 4 Betul lah cikgu jawapannya cikgu. Ya, betul. Yeay, Jawapannya betul. tanya 4 Ushen. bintang. Okey, terima kasih Ushen. 4 bintang. Okey. Maka kita tengok jawapannya. Suasana indah dan damai. Suasana di sana ada pepohon hijau. pepohon Ushen hijau. tertinggal pepohon hijau tu. Kalau tidak boleh dapat bintang lagi banyak lagi. Okey. Sebab itulah kurang tadi cikgu. Okey, tak apa, tapi bagi saya itu percubaan yang bagus. Sangat bagus. Percubaan yang bagus Ushen. Tahniah Tahniah, diucapkan. Ushen. Okey. Baik, seterusnya. Okey, sambungan cerita. Perenggan kedua. Yap. Dua saja ayatnya. Maka soalan dia pun mudah. Apakah tumbuhan yang terapung di permukaan air? Baik. Ada gambar lagi. Wah, dah berebut lah cikgu. Dah berebut dah tu. Bagus. Asrul dengan Adibah. Kita bagi Asrul dulu. Silakan Asrul. Tumbuhan yang terapung di permukaan air ialah teratai. Ya. Ya, tumbuhan yang Betul ke, cikgu? terapung di permukaan air itu adalah Saya teratai. cuba Imam, betul jawapannya? Betul? Betul. Okey. Berapa bintang Cikgu cikgu? bagi dia 5 bintang. 5 bintang. Okey. Yeay. 5 bintang. Tahniah. Sebab jawapannya satu, 5 bintang. Itu dia. Okey. Baik cikgu. Okey, tumbuhan yang terapung di permukaan air ialah teratai. Dekat sana ada gambar teratai. Okey. Kalau dalam apa lagu Fauzia Latif, teratai layu di Tasik Madu. Wah, itu dia. Atau teratai bunga indah. Betul. Lagi best. Itu dia. Baik cikgu. Okey, seterusnya kita tengok tadi rangkap perenggan yang kedua. Okey, tumbuhan yang terapung ialah bunga teratai, sebab tu ada watak sang teratai. Baik, yang seterusnya. Dia. Apakah yang ketiga ni dia panjang sikit. Perenggannya. Maka tajuknya kita tengok pada kosa kata tadi. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan jernih? Yang dimaksudkan dengan perkataan jernih. Okey, baik. Adibah dah angkat tangan siap-siap dah cikgu. Okey, kita bagi Adibah. Silakan Adibah. Adibah hari ni aktif Okey. Jernih bermaksud bersih dan tidak keruh. Bermaksud bersih dan tidak keruh. Tidak keruh. Tidak keruh. Tidak keruh. Okey, baik. Macam mana cikgu Rahimah? Jawapannya cikgu. Saya bagi memang tepat. Jernih maksudnya tidak keruh. Okey? Baik. Berapa bintang cikgu? Saya bagi bersih dan tidak keruh. Saya bagi dia 5 bintang. 5 bintang. Yeay. Okey, tahniah 5 bintang. Okey, tahniah Adibah. Ya, untuk Adibah tadi Yep. jernih iaitu bersih dan tidak keruh. Bukan Tidak keruh. warna dia putih. Ini jernih. Okey, suasana air, okey contohnya. Baik. Maka di situ kita lihat maklumat yang ada tentang jernih tadi ialah kosakata yang disentuh juga oleh Cikgu Rahimah tadilah. Okey, seterusnya. Okey, soalan pemahaman. Baik, soalan kali ini daripada ketiga-tiga perenggan tadi, kita dah gabungkan tiga-tiga perenggan tu ada satu soalan cikgu nak tanya pada murid-murid semua. Baik. Okey. Mengapakah sang kodok berasa senang hati? Okey, Asrul cikgu. Wah, Asrul tu semua kawan-kawan je jawab. Saya tak jawab lagi lah cikgu. Okey. Silakan Asrul. Sang teratai sentiasa membantu sang kodok untuk ke seberang tasik dengan melompat ke atasnya. Okey. Macam mana tu? Boleh baca semula jawapan tadi? Okey, sebelum tu siapa tadi? Asrul. Faris. Okey, Faris. Okey, cikgu baca soalan lagi sekali Faris. Soalan lagi semula. Mengapakah sang kodok berasa senang hati? Okey. Kenapa sang kodok tu berasa senang hati? Baik, sekali lagi jawapannya Faris. Sang teratai sentiasa membantu sang kodok untuk ke seberang tasik dengan melompat ke atasnya. Alamak. Okey, terima kasih Faris. Okey, Adibah nak bantulah cikgu. Ada siapa boleh bantu? Okey, Adibah, silakan Adibah. Apakah jawapannya Adibah? Adibah? Kerana sang kodok berasa bertuah dapat tinggal di tasik yang indah itu. Kerana sang kodok berasa bertuah kerana dapat tinggal di tasik yang indah itu. Okey. Bagaimana jawapan Adibah cikgu? Cikgu bagi dia 4 bintang. 4 untuk Adibah. Ya, kerana tidak menggunakan ayat yang penuh. struktur ayat yang betul. Okey, kalau Faris sang tadi cikgu? kodok berasa senang hati tinggal di tasik itu kerana apa? Dia dah struktur ayat. Mesti ada pengulangan daripada soalan tadilah. Dalam kalau macam Faris tadi cikgu, adakah jawapannya tak tepat? Faris jawapan dia
tidak bertepatan dengan soalan yang dikemukakan. Okey. Terima kasih kerana Tak apa, mencuba. Faris, jangan risau. Cuba Kejap lagi, lagi kita Faris. try lagi. Make sure dapat 5 bintang juga kejap lagi. Okey. Okey. Tengok tak apa. betul-betul soalan cikgu Alright. ya. Kita ada lagi soalan, jangan risau. Jangan risau. Baik. Banyak bintang nak bagi ni. Eli nak jawab, Betul. Michelle jawab, lagi Faris nak jawab, Ya. boleh? Chloe nak jawab, boleh? Faris Baik. cuba Ashton semua cuba. Okey, baik. Soalan seterusnya. Yep. Okey. Ada 2 watak tadi kan? Ada watak sang kodok dan sang teratai. Ya. Kita tengok macam mana suasana, keadaan tasik dan apa yang mereka buat. Okey, Baik, cikgu. soalan cikgu sekarang. Bagaimanakah hubungan sang kodok dengan sang teratai? Baik, Sang itu kodok, dia. sang teratai. Siapa yang nak jawab? Eli cikgu. Eli angkat tangan dulu. Okey, Eli dulu. Okey, tak apa. silakan Eli. Kita bagi Eli dulu. Hubungan sang kodok dengan sang teratai sangat baik dan mesra kerana mereka tinggal di tasik yang sama. Okey. Okey, Bagaimana bagus. jawapan Eli cikgu? Ya, bagus Eli, betul. Hubungan sang kodok dan sang teratai sangat mesra kerana tinggal di tasik yang sama. Okey, cikgu bagi dia 5 bintang. 5 bintang. Tahniah Eli. Tapi saya rasa Faris tadi nak cuba juga jawab. Okey, baik, Faris. Ashton tadi kan cuba kan tadi? Tadi Siapa angkat tangan tadi? Ashton tadi cikgu. Tak apa, kita bagi dua-dua pun boleh. Okey. Baik, Ashton dulu, Ashton. Silakan Ashton. Sang kodok berasa senang hati kerana dia betul dapat tinggal di tasik itu. Okey, itu jawapan yang tadi tu. Okey. Macam mana? Kali ini saya rasa jawapannya tepatlah dengan soalan ni. Okey, dia dapat senang hati. Soalan kita lah hubungan sang kodok dan sang teratai. Maka tak tepat juga. Tak tepat juga. Kurang tepat lah cikgu. Kurang Dan tepat. mungkin tadi cikgu sebut mesti ada pengulangan ayat daripada soalan Tapi tadi. soalan jawapan Ashton tadi tidak bertepatan dengan soalan kita. Soalan kita. Baik. Jawapan Ashton tadi mengapa sang kodok berasa senang hati. Sedangkan soalan kita, bagaimanakah hubungan sang kodok dan sang teratai? Okey, siapa nak bantu cikgu jawab lagi sekali? Kita Baik. bantu Aston. Siapa nak tolong? Siapa nak Siapa cuba? nak tolong Ada tadi? yang lain tadi? Silakan. Faris nak try, Faris? Nak cuba? Bagaimanakah hubungan sang kodok dan sang teratai? Tiada nak cuba? Saya tak sempat salin. Tak sempat salin cikgu. Okey, tak apa. Tak apa, tak ada masalah. tak ada apa. lagi soalan cikgu kan nanti. Ada banyak Okey, soalan. ada tak ada Untuk masalah. mereka menjawab. Tidak ada masalah Faris, kita belajar. Tak Baik. apa. Okey. So tadi jawapan Eli tadi yang tepat tadi Yes, cikgu lah. jawapan Eli paling 5 tepat. bintang Tahniah, Eli. Eli dapat. Okey. Tak bagus. Baik. Okey, seterusnya. Yep. Okey, soalan ni dia tak ada dalam cerita. Wah, Adibah dah macam tu cikgu. Okey, tak ada dalam cerita. Okey, ke-6 murid kena bersedia. Tak ada dalam cerita ni. Baik. Okey, tapi kita kena berfikir. Okey, kalau di sekolah kita panggil kemahiran berfikir aras tinggi, Keban. Okey, baik, soalan. Sekiranya air tasik itu tercemar, kotor, apakah yang akan berlaku pada katak? Ramalkan. Cuba murid-murid ramalkan. Sang Apa yang akan kodok berlaku? tadi itulah. Okey, baik cikgu. Ada 2 orang kat tengah. Kalau tak kita apa. cuba dua-dua boleh cikgu? Boleh. Boleh? Kita semua Baik, sekali kita pun boleh. mulakan dengan Adibah dulu. Silakan Adibah. Jawapan Adibah. Jika tasik itu tercemar, katak itu akan sakit dan jika katak itu tidak sempat menyelamatkan diri, katak itu mungkin tidak bernyawa. Katak tu akan sakit, tak sempat pergi hospital cikgu. Katak tu akan mati nanti. lah. Okey, Okey. baik. Liu Yuki, silakan Liu Yuki. Yoci ya. Sekiranya air tasik itu tercemar, kodok itu akan menjadi sedih. Baik. Selain itu, kodok itu akan berusaha mencari tempat perlindungan yang lain. Bagus jawapan. Baik, kita dapat 2 jawapan yang berbeza cikgu daripada 2 pelajar kita. So, bagaimana pandangan cikgu? Okey, pendapat saya kedua-dua murid memberi pandangan yang berbeza tapi bermanfaat. Ada input mereka. Yep. Okey, dua-dua dapat 5 bintang. 5 bintang. tahniah. Tahniah. Yeay, alhamdulillah. Itu dia. Adibah dapat 5 bintang dan Yuci Yuci pun dapat dapat 5 5 bintang. bintang. Alright, yang lain boleh cuba lagi. Kejap lagi ada lagi cikgu. Ya, betul. Alright, Dan saya baik, cikgu. lihat tadi soalan yang jawapan yang diberikan oleh Adibah dan Chloe Yuci tadi, Ya, cikgu. ialah mereka berdua boleh mengeluarkan 2 jawapan. Ya. 2 jawapan dan boleh mengaitkan satu sama Ya, lain. betul. Macam Adibah tadi kata mati. katak tu akan sakit. mati. Bila terbiar je katak tu, kesan dia apa pula?
Katak Mati. tu mungkin tak bernyawa, mati. Ya. Itu antara soalan yang jawapan yang terbaik juga selain pada Yuci tadi, Yuci apa tadi dia jawapannya? berpindah ke tempat lain, mencari tempat lain untuk mencari air yang jernih Tempat untuk hidup. yang baru. Ya, maksudnya kena berjuang untuk hidup. Ya, Baik, betul. itu dia. Maknanya murid-murid dia dapat mengeluarkan idea Bagus, dia yang bagus, buah fikiran yang bagus dan Ya. dapat meramalkan apakah yang akan berlaku pada Okey. masa akan datang. Setakat ni Baik. faham tak angkat kad hijau? Okey. Semua faham ke? Semua faham, cikgu. Okey, bagus. Itu dia. Okey, Bagus tadi adik-adik kita kita ni. teruskan. Alright, silakan cikgu. Okey. Baik, ini kita rumuskan tengok jawapan yang telah diberikan oleh murid sebab tadi kita fokuskan kepada murid dapat menjawab soalan pemahaman. Baik. Untuk mengetahui tentang apa kandungan cerita tu. Kita pandu melalui soalan-soalan tadi dan juga soalan-soalan ramalan. Antaranya, suasana di Tasik sungguh cantik dan bersih. Betul tadi jawapan daripada murid. Baik. Tumbuhan yang terapung di permukaan air itu ialah teratai atau sang teratai watak dalam cerita itu. Ya. Okey, maksud yang jernih tadi ialah keadaan tasik, perkataan jernih ialah keadaan tasik yang bersih, iaitu tasik itu ditumpukan kepada air tadilah. Jernih, bersih keadaannya. Baik. Yang keempat, sang kodok berasa senang hati kerana suasana di tasik itu indah dan damai. Ya. Dan yang kelima, kelima ni idea yang banyak. Okey, ini saya rumuskan ya, kami berdua rumuskan. Hubungan sang kodok dengan sang teratai sangat baik dan mesra kerana mereka tinggal di tasik yang sama. Yang Betul sama. tadi jawapannya Ya. diberikan oleh murid. Baik, cikgu. Selain itu Dia sang membantu, teratai sentiasa membantu sang kodok untuk ke seberang sungai. Ke seberang tasik, maaf. Dan So ini melompat ke jawapan ni atas gabungan dua-dua. Tadi pelajar kita ada satu bagi bantu seberang ya, dan maklumat satu lain, lagi maklumat adalah lain digabungkan. mesra. Okey, baik cikgu. Dan tadi ramalan kita tengok antaranya ramalan kalaulah air tasik tu dah tercemar, air tasik tu dah tercemar, Baik. katak tu apa akan jadi pada katak tu? Yang kita lihat katak akan jadi sedih. Perasaan dia mesti sedih lah. Tempat dia dah terganggu, katak akan berusaha mencari tempat perlindungan yang lain. Okey. Antaranya juga. Baik, itu dia. Kita dah dapat belajar cikgu daripada kisah sang kodok dan juga sang teratai ini bagaimana kita tahu pentingnya menjaga alam sekitar ataupun menyayangi bumi kita ya cikgu. Alright. Baik. Dan cikgu kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga Cikgu Fizi, Cikgu Hafizi serta Cikgu Rahimah bersama dengan adik-adik comel saya yang berada di Google Meet dan anda yang berada di rumah. Tadi kita dah menjawab persoalan-persoalan yang Cikgu kemukakan Cikgu dalam petikan cerita sang kodok dan juga sang teratai Cikgu. Kita dapat tahu implikasi kesan sekiranya sungai tercemar ataupun air laut tercemar ke memberi kesan yang negatif kepada kita Kehidupan lain, dan juga makhluk-makhluk yang lain lah Ya, kan. betul. Macam katak tadi dan sebagainya. Baik cikgu, kita nak teruskan sesi kelas kita cikgu, silakan. Okey, baiklah murid-murid. Sebentar tadi kita dah belajar membaca, kemudian dah menjawab soalan. Okey, baiklah sekarang cikgu nak tanya, nak rangsang pemikiran kamu. Okey. Bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah pencemaran di tasik itu? Okey, Kalau murid-murid dapat cikgu, lihat rangkap, cikgu. Sekejap dapat lihat Okey. dekat di skrin ni, di paparan ini dapat berbagai cara. Kamu boleh sebut mana-mana yang kamu suka. Okey. Baik, itu dia. Semua dah katakan cikgu. Berebut nak siapa jawab dulu? dia cikgu. Bagi semua Okey, semula. 1, Okey. 2, 3. Baik, sekali lagi. Semua turun tangan dulu. Semua turun tangan. Turun tangan. Kita kira 1, 2, 3. Siapa cikgu? Saya macam nampak semua sama je cikgu. Sama-sama lanjut. Okey, lagi sekali. Sekali. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey. Okey, saya nampak Faris tadi cikgu. Ya. Okey, Faris silakan. Bagaimanakah cara mengatasi masalah pencemaran di tasik itu? Faris kena Faris buka on mic. mic. Faris on mic. On mic. Buka mikrofon.
Nampaknya mungkin tak dengar. ada masalah teknikal sikit tak Okey, apa. baik kita cuba. Kita tak dapat nak dengar siapa suara boleh bantu Faris. yang lain? Okey, kawan yang lain. Okey. Silakan. Silakan Adiba. Okey, Adiba silakan Adiba. Tasik itu. Semula Adiba, Sekali lagi semula. Adiba. Semula. Bagi jawapan sekali lagi Adiba. Adiba baca soalan jawapan semula. Bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah pencemaran di tasik itu, Adiba? Okey, Adiba. Okey, baik. Ashton, silakan Ashton, Ashton cuba angkat Ashton. tangan. Ashton. Kita perlu membuang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan. Ya, bagus. Terbaik, Ashton. Okey, terima kasih, Ashton. Kita kena buang sampah dalam tong sampah yang disediakan. Yap. Bukan buang sampah merata-rata dalam sungai, dalam tasik, di tepi celah pokok. Kerana akan menyebabkan banyak pencemaran kepada alam sekitar kita. Cikgu sebut pasal celah pokok. Cikgu macam pernah buat je, cikgu. Saya pernah nampak. Itu pelajar lah. Saya pun kecil-kecil pun pernah buat, cikgu kan. Jangan buat macam tu adik-adik. Jangan tiru betul. abang tau. Okey. Simpan dalam poket tak apa. Baik, itu dia. Seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya, siapa lagi yang boleh bantu cikgu? Okey, siapa Bagaimanakah yang nak jawab? cara untuk mengatasi masalah Yuci, cikgu. pencemaran di tasik itu? Yuci, okey silakan Yuci. Jika sebarang membuang sampah akan dikenakan denda. Ya, bagus Yuci. Okey. Baik. Denda akan dikenakan kepada sesiapa yang membuang sampah merata-rata, Baik. yang membakar sampah secara terbuka. Ini semua adalah untuk memberi pengajaran supaya tidak berulang perkara yang sama. Okey, baiklah murid-murid. Seterusnya, siapa lagi boleh bagi idea berdasarkan paparan ini? Okey, Faris, cikgu. Faris nak cuba, cikgu. Okey, Farid nak Silakan, cuba sekali lagi Faris. cuba. Kita dilarang menggunakan beg plastik supaya dapat menyelamatkan alam sekitar. Ya, tepat sekali. Tahniah Faris. Kita hendaklah digalakkan menggunakan beg plastik kita semula bukan beg plastik kerana untuk menyelamatkan alam sekitar kita. Kita juga dengan straw. Kita jarang menggunakan straw dan plastik untuk menyelamatkan alam sekitar. Baik, cikgu. Okey. Betul lah, cikgu. Jawapan Faris jadi, cikgu. Ya, betul. Tepat sekali. Tahniah, Faris. Ada lagi Seterusnya, tak? cikgu. Ada lagi tak jawapan Siapa lain lagi yang nak murid-murid jawab? nak bagi? Silakan. Berdasarkan paparan ini? Eli ada nak jawab ke, Eli? Okey, nampaknya tak ada. tak, cikgu. Okey. Saya rasa tadi kan Faris dia dah mencuba beberapa kali. Baik. Tapi kali ini percubaan dia betul. Betul. Maka apa kata kita bagi dia Berapa bintang, cikgu? Berapa bintang? Cikgu Fizi bagi bintang tak? Okey, saya bagi dia 5 bintang. 5 bintang. Untuk Faris. Itu dia. Akhirnya, cikgu. Itu kita kata kalau kurang tepat pertama, jangan rasa gagal terus. Betul. Cuba lagi dan anda mampu untuk berjaya. Itu Kerana dia. gagal itu kejayaan yang tertunda. Wah, itu dia. Baik, seterusnya, cikgu. Baiklah murid-murid. Okey. Sekarang kita ramalkan tadi apa Baik. yang akan berlaku di tasik itu. Okey, siapa yang boleh bantu cikgu baca ramalan ini? Yap. Okey, Adiba, cikgu. Membaca semula. Siapa nak baca dengan nada, intonasi yang betul? Okey. Silakan, Siapa nak Adiba. cuba? Adiba? Boleh nampak? Penduduk di kawasan itu sedih melihat keadaan tasik yang tercemar. Mereka bergotong royong untuk membersihkan tasik. Sang kodok yang sedih itu kembali ceria. Akhirnya sang kodok senang hati kerana dapat bermain di tasik dan lompat ke atas sang teratai. Terima kasih Adiba. Okey, baiklah cikgu nak tanya siapa lagi boleh tolong cikgu baca petikan ini? Perenggan ini. Siapa boleh sekali lagi cuba baca? Baik, siapa yang nak baca? Okey, Unsyan, Unsyan. cikgu. Silakan, Unsyan. Unsyan, cuba. Penduduk Silakan, Unsyan. Penduduk di kawasan itu sedang melihat keadaan tasik yang tercemar. Mereka bergotong royong untuk membersihkan kawasan tasik. Sang kodok yang sedih itu kembali
ceria. Akhirnya, sang kodok senang hati kerana dapat bermain di tasik dan melompat ke atas sang teratai. Ya, terima kasih Terima kasih, Unsien. Okey, Baik, atas bacaan cikgu. tadi. Baiklah murid-murid, beginilah ramalan keseluruhan dia tadi. Baik. Penduduk di kawasan itu sedih melihat keadaan tasik yang tercemar. Baik. Mereka bergotong royong untuk membersihkan kawasan tasik. Sang kodok yang sedih itu kembali ceria. Akhirnya sang kodok senang hati kerana dapat bermain di tasik dan melompat ke atas sang teratai. Ya, tergambar ya betapa gembiranya sang kodok tu dan dapat hidup bersama sang teratai dan hidupan lain di tasik itu. Okey, baiklah. Okey. Okey, baik, cikgu. Menariknya tadi saya tengok Unsien membaca sebutan A dia jelas A. Ya. Mereka apa lagi sebutannya yang huruf A lagi apa? Ceria. Sebutan baku kita kena gunakan sewaktu membaca. Supaya sebutan itu dan juga bacaan itu lebih baik lagi. Dan Itu mengikut dia. kemahiran bahasa yang diperlukan. Baik, itu dia cikgu. So kita bukan setakat dapat belajar berkenaan daripada petikan cerita sang kodok dan juga sang teratai sahaja, tetapi juga kita dapat belajar dari segi intonasi dan juga sebutan perkataan-perkataan yang kita perlu sebut dengan betul. Baik cikgu, sedar tak sedar cikgu kita dah sampai ke penghujung untuk Teras Didik TV KPM pada pagi ini dan mungkin sebagai akhir mungkin rumusan daripada kita mulakan dengan Cikgu Rahimah berkenaan dengan apa yang kita dapat pada pagi ini dalam subjek kita bahasa Melayu dan topik kita adalah sayangi bumi. Silakan cikgu. Okey, baiklah, terima kasih. Okey. Terima kasih murid-murid. Cikgu rasa hari ini kita dah belajar kemahiran membaca. Okey, murid-murid dapat membaca dengan nada dan intonasi yang betul dan juga dapat memahami petikan, mengenal pasti dan menerangkan maksud petikan sang kodok dan sang teratai ini. Baik. Kita dapat capailah kita punya hasil pembelajaran kita hari ini. Itu dia. Macam Murid mungkin juga dapat memberi input dari mereka. Cikgu Hafizi, silakan. Dari segi aspek pembelajaran iaitu kemahiran bahasa iaitu murid membaca dengan baik telah disentuh oleh Cikgu Rahimah dan juga fokus kandungan yang perlu dihuraikan, dikeluarkan oleh murid atau dinyatakan. Tetapi ada satu lagi, nilai murni. Yang kita belajar pada hari ini ialah nilai murni iaitu kita kena sayang dengan sungai. Baik. Kerana sungai itulah sumber untuk kita hidup, sumber dan pelbagai kegunaan kepada diri kita dan juga kepada masyarakat. Itu dia. So apa yang kita dapat sepanjang pembelajaran kita macam cikgu sebut tadi adalah yang saya ingat tadi adalah nilai murni cikgu yang perlu kita terapkan dalam kehidupan diri kita. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Rahimah Yaakob, Guru Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Malim Melaka, kepada Cikgu Muhammad Hafizi Abdul Hamid, Ketua Panitia Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan Kuan Cheng 2 Kuala Lumpur dan juga adik-adik saya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pelajar Sekolah Jenis Kebangsaan Kuan Cheng 2 Kuala Lumpur, Sekolah Kebangsaan Tengkera 2 Melaka dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Malim Melaka. Bagi lambaian kasih sayang sikit adik-adik. Lambai sikit. Okey, angkatkan hijau. Itu dia sangat ceria. Dan kita nak tutup kita punya Teras pada pagi ini dengan nyanyi jangan lagu daripada Cikgu Hafizi dan juga Cikgu Rahimah. Silakan cikgu. Bersama Cik Asal sekali. Baik, insyaAllah. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Yang rasa sayang sayang lihat nona jauh rasa sayang sayang rasa sayang rasa sayang sayang lihat nona jauh rasa sayang sayang tembus pawana bayu terasa alam indah dipandang mata janganlah kita membuang sisa kelak binasa alam semesta rasa sayang sayang lihat nona jauh rasa sayang sayang tahun selasih di tepi sumur dipetik sudah si anak tamat Negara bersih, rakyatnya makmur, persekitaran indah, tanggungjawab bersama. sayang rasa sayang, sayang, lihat nona jauh rasa sayang, sayang, lalu diikat di tepi perahu persekitaran bersih banyak faedah badan sihat ceria selalu rasa sayang sayang lihat nona jauh rasa sayang sayang rasa sayang sayang lihat nona jauh rasa sayang sayang lihat nona jauh rasa sayang sayang